Ada satu kajian pernah dibuat. Ni saya nak cerita tuan-tuan rahsia masjid ada berapa banyak duit ya. Beberapa tahun lepas, para penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia, mereka siarkan satu kajian berkenaan dana dan harta masjid di Malaysia. Dia pusing Malaysia, dia kaji berapa duit masjid. Dalam kajian dia mendapati 22% masjid di Malaysia dapat sumbangan lebih RM100,000 setahun. Ada 21% daripada masjid di Malaysia dapat sumbangan antara 50 hingga RM100,000 setahun. 57% masjid di Malaysia dapat sumbangan daripada jemaah RM50,000 setahun. Tapi sayang, dalam kajian itu menyebut 7.8 juta wang masjid tak digunakan langsung. Tak guna langsung. Dia buat kajian, buat apa pula masjid tak guna duit? Duit banyak kan? Mereka mendapati ada di kalangan ahli jawatan kuasa, dia tak berani nak belanjakan duit sumbangan orang ramai. Bila tanya ngapa? Sebab kita keliru fatwa. Macam contoh, tuan-tuan malam ni buat jamuan makan untuk jemaah anak Korea kita. Boleh tak pakai duit masjid? Pening nak jawab tak? Boleh pakai duit masjid tak? Sebab akan ada di kalangan jawatan kuasa pertikai. Tuan Haji, hak ni kita pakai duit jemaah sumbang. Jemaah tu sumbang bukan untuk buat lemang. Kita nak jawab apa? Menyebabkan banyak masjid serabut. Malah ranja aku pening. Kalau aku keluar belanja orang marah. Katalah, aku nak panggil penceramah Kuala Lumpur sekali. Tanya penceramah, berapa nak bayar? Dia minta RM6,000 contoh. Ada AJK marah, RM6,000. Pergi haji balik hari ya. Panggil ceramah Cikgu Kafar sudah. Dia ada hak jenis gitu. Dia tak ambuh belanja. Dia tak ambuh belanja. Jadi kebanyakan ahli-ahli jawatan kuasa sekarang, dia mikir derma yang orang bagi hanya boleh buat 3 perkara saja. Pertama, bayar gaji dengan allowance kaki tangan kalau ada kerani tukang kebun. Yang kedua, untuk maintenance, panggil orang baiki apa semua. Hak ketiga, nak bayar program-program tertentu. Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, Nuzul Quran, Isra' Mi'raj. Selain daripada itu, dia tak nak belanja. Bahkan kajian menunjukkan belum ada mana-mana masjid di Malaysia hak berani merangka skim pelaburan. Tak ada. Tak berani. Nak melabur tak berani. Yang kedua, tak banyak masjid di Malaysia yang berani tubuh koperasi. Tahniahlah kepada masjid kita, tak lama lagi insya-Allah ada koperasi. Ini satu keberanian. Yang ketiga, tak banyak masjid di Malaysia yang berani melabur dalam sektor hala dalam institut kewangan moden. Begitu juga tak banyak masjid berani melabur dalam hartanah, beli tanah, beli properti, tak berani. Tak berani. Pada duit banyak. Saya ingin mengajak hadirin hadirat, mari kita fikir sejenak malam ini. Andai kata 6,000 buah masjid di Malaysia bergabung duit, kita gabung semua duit kita, secara kasarnya wang simpanan masjid dalam bank-bank perdagangan ataupun institusi kewangan, saya pernah buat kira, Malaysia ni kalau masjid semua gabung, dalam bank kita ada 300 juta ringgit. 300 juta. Tuan-tuan bayangkan, kalau hanya 1/3 saja daripada jumlah itu, ataupun kita ambillah 100 juta saja kita laburkan secara sistematik, pulangannya sangat banyak. Ini bukan suruh nega. Kita nak mikir, dapat duit, aku nak tolong orang susah. Supaya orang mari ke masjid, tidaklah bagi beras je. Kita boleh bagi biasiswa pula lagi. Ada masjid saya pernah jumpa, anak kampung dia nak pergi belajar ke Mesir, dia bagi duit tiket, belanja bulanan. 4 tahun pengajian dia bayar. Sebab masjid itu kewangan dia sangat kukuh. Masjid itu dia dapat tempat ketiga masjid terbaik di Malaysia.
dia boleh bagi bantuan tetap pada asnaf pula. Apa sebab? Dia buat koperasi, dia ada meniaga macam-macam. Bukan sebab kita nak kaya, kita niat nak tolong orang. Sebab itulah saya ucapkan tahniah kepada Masjid Terbakang. Saya dipahamkan masjid kita akan bergabung dengan 4 buah masjid. Kita panggil masjid komuniti di daerah Marang ini. Pertama masjid kita, Masjid Terbakang. Yang kedua Masjid Pekan Bukit Payung. Yang ketiga Masjid Pekan Wakatape. Dan yang keempat Masjid Kelulup kat Bandar. 4 masjid ini dalam perancangan, kita terangkan awal malam ni, dia akan gabung nak jadikan masjid komuniti. Ini sangat bagus. Bayangkan 4 masjid ni kalau gabung akaun, meletup bank. Duit banyak sangat dalam bank. Tapi ingat, pelaburan sebesar 100 juta hanya boleh dilakukan oleh syarikat pelaburan atau pengurus dana yang cekap dan berpengalaman saja. Tuan-tuan jangan koksir-koksir cari orang toh mana jumpa tepi jalan. Oh, Tuan Haji, kita boleh laburkan duit ini, insya-Allah. Ini semua labu perang, habis lingkup masjid esok. Jangan mudah orang percaya, oh laburlah bersama saya biar tak ansam nak rasakan kaya. Jangan. Kena cari hak senonoh. Kena cari tempat hak betul-betul. Ramai orang kita boleh tolong. Jadi saya cadangkan, serahkan pada hak reti. Tapi tuan-tuan jangan buat selalu. Oh semangat dah ni ustaz, esok buat lalu. Jangan. Apa-apa hal kena patuhi garis panduan pengurusan kewangan berdasarkan pandangan jawatankuasa hukum syarak negeri. Supaya pengurusi masjid boleh elok daripada tohmahan dan fitnah orang yang akan tuduh kita ini guna duit masjid untuk melabur dan akhirnya rugi dan sebagainya lagi. Jadi kena ada hitam putih. Yang ini kena buat secara teliti. Tak boleh esok semangat beli public trust ke. Tak boleh. Hak ni kena ada hitam putih, hak betul-betul. Mungkin ada tuan-tuan hak malam ni mikir, oh berat dah ustaz ni suruh masjid nega pula dah. Tuan-tuan, nega ni bukan kerja hina. Meniaga bukan kerja hina. Meniaga bukan jenayah. Nabi SAW sebelum jadi Nabi dia kerja apa? Dia kerja niaga. Jangan kita hina bidang perniagaan. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang pernah tanya dia, "Hei Umar, mu kalau boleh pilih nak mati, mu nak mati di mana?" Kata Umar, "Aku kalau boleh pilih nak mati, aku nak pilih 2 tempat. Pertama sekali aku nak mati masa jihad fisabilillah. Yang kedua aku nak pilih mati masa nega." Masa tengah nega. Orang tanya, "Apa pelik dengan mu ni? Molek dah hak pertama mu nak mati fisabilillah, apa hak kedua mati nega?" Orang niatlah mati depan Kaabah ke, mati tengah buat umrah ke, mati tengah zikir ke. Kata Sayyidina Umar dalam Quran surah Muzammil ayat ke-20, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah Taala sebut ada 2 golongan yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama orang yang berjuang fi sabilillah, yang kedua orang yang cari rezeki di jalan Allah. Jadi aku nak pilih salah satu. Kalau aku boleh pilih, pertama mati syahid, yang kedua mati masa meniaga. Sebab itu bidang perniagaan kita kena hormat. Orang Melayu dia panggil orang niaga ni usahawan. Kalau bahasa Melayu lama dia panggil saudagar. Lama kita tak tengok perkataan saudagar. Tahun depan tuan-tuan bazar Ramadan tukar nama kedai Saudagar Murtabak. Dia ada value klasik saudagar. Saudagar ini bahasa Parsi, bahasa Iran lama. Apa makna saudagar? 2 perkataan. Saudagar. Sau maknanya 1000. Dagar maknanya akal. Orang nega saudagar adalah orang yang ada 1000 akal. Mana orang nega ni orang cerdik. Orang bodoh tak boleh nega. Orang bodoh kalau nega, dia banyak buat video TikTok pada nega. Orang nega dia cerdik. Baik tu saudagar, 1000 akal. Itu sebab semua orang nega adalah pemimpin. Tapi tak semua pemimpin boleh jadi
orang nega. Belum tentu. Tuan-tuan yang nega, automatik tuan-tuan adalah pemimpin. Pemimpin di tempat nega. Kita ada pekerja, kita macam mana nak urus barang, nak urus orang, kita adalah pemimpin. Tapi kalau suruh yang berhormat suruh nega, belum tentu yang berhormat reti. Sebab pemimpin belum tentu boleh nega, dia reti. Tak. Tapi orang nega automatik pandai memimpin. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Nabi kita adalah orang hak nega. Bila Nabi orang nega, dia telah develop jiwa kepimpinan. Baik itu kalau kita rujuk dalam sejarah, dalam kitab Tarikh At-Tabari, misal Al-Bidayah wa Nihayah pun ada ceritakan, Nabi dia umur 8 sampai 12, Allah takdirkan dia ngembala kambing. Maknanya dia ngira kambing. Umur dia 12 tahun, dia telah ikut Abu Talib berniaga sampai ke Syam. Umur dia 25 tahun, dia dah jadi pengurus perniagaan. Apa sebab? Kerana orang nega, dia boleh jadi pemimpin.